Datuk tersenyum memandang saya. Dengan pertolongan cahaya bulan yang samar-samar itu, saya lihat ketua pukau itu terus berdiri dekat dengan tengkorak kering. Tengkorak itu masih juga mengeluarkan buih dan sejenis habuk seakan-akan asap. Menurut Datuk, tengkorak itu diambil dari tengkorak orang yang mati dibunuh ketika hujan panas. Lebih berkesan lagi kalau tengkorak itu dari tengkorak orang yang mati kena tikam. Tidak kiralah sama ada orang yang mati itu orang Islam ataupun tidak. Mengambil tengkorak orang yang mati dibunuh itu harus melalui beberapa ujian yang tertentu. Bila tengkorak itu diambil dari tanah perkuburan, harus dipisahkan dengan badannya. Tengkorak yang sudah dipisahkan dengan badan itu tidak boleh menyentuh tanah ataupun dipegang. Mestilah dibawa pulang dengan mengandarkannya. Orang yang mengandarnya mesti ditutup kedua matanya dengan kain. Mesti sampai ke rumah sebelum subuh. Tengkorak itu akan disalai sampai kecut. Kemudian dipuja pula oleh orang-orang yang tahu dengan kerja-kerja syaitan itu. Selepas itu baru diserahkan kepada orang yang memerlukannya dengan syarat. Bila memasuki rumah orang, tuan rumah jangan dianiayai, kecuali tuan rumah itu bercakap besar ataupun takbur dan mahu menguji kebolehan orang yang menyimpan tengkorak tersebut. Sebenarnya, ilmu pukau ni ada macam-macam cara, tetapi memukau dengan tengkorak cukup berkesan. Kekuatan gaibnya mengatasi ilmu-ilmu pukau yang lain. Begitulah yang dinyatakan oleh Datuk kepada saya secara ringkas. Lihat, mereka sudah bersedia untuk masuk dalam rumah, kata Datuk dengan nada suara yang cukup perlahan. Memang benar cakap Datuk itu. Saya lihat ketua pukau 2-3 kali berjalan di hadapan anak tangga. Dia memerintah anak buahnya memijak anak tangga pertama dengan hati-hati. Saya terdengar selak pintu jatuh. Serentak dengan itu daun pintu pun terbuka. Tuan rumah tercegat dan mempersilakan kaki-kaki pukau memijak lantai rumahnya. Kau tidurlah, kami tak ganggu kau pun. Cukup lantang suara ketua pukau. Tuan rumah angguk kepala lalu merebahkan diri di muka pintu. Bukan kat situlah, tempat kau dalam bilik. Mendengar suara ketua pukau, tuan rumah segera bangun dan menuju ke bilik tidur. Ketua pukau mengambil tengkorak lalu melekapkan pada hujung gelegar rumah dekat tiang seri. Dia bagaikan bercakap sesuatu dengan tengkorak tersebut. Ketua pukau ketuk dinding rumah itu 3 kali berturut-turut sambil berkata, "Mulakan. Ingat, niat kita hanya mengambil barang. Jangan ganggu anak isteri tuan rumah." Habis saja ketua pukau berkata-kata, seluruh perut rumah terang benderang. Anak buah ketua pukau itu pun masuk ke dalam rumah. Mereka mencari barang-barang berharga. Lebih dari setengah jam mereka menjalankan kerja tersebut. Anak buah ketua pukau menurunkan barang yang dicuri. Semua barang-barang itu diserahkan pada ketuanya. Saya lihat ketua pukau memasukkan barang-barang kemas dalam beg kulit hitam, kemudian menghitung wang yang telah dicuri. "Dah selesai ke?" tanyanya pada anak buah. "Ni, kau ambil daun 7 helai dan ranting berkapit 2. Ketua pukau memberitahu anak buahnya. Perintah itu segera dipatuhi oleh anak buahnya. Daun dan ranting berkapit 2 lalu diletakkan di bawah rumah. Ketua pukau sekali lagi berhadapan dengan tengkorak kecut. Dia bercakap sesuatu di situ. "Apa yang kita mesti buat sekarang ni, Tok?" Saya menyoal Datuk bila melihat ketua pukau dan anak buahnya meninggalkan kawasan rumah yang dicuri. "Biar jelah mereka pergi." Pendek sahaja Datuk memberikan jawapan. Bila kumpulan itu sudah pergi jauh dan Datuk yakin jentera kereta kumpulan pukau itu sudah pun dihidupkan dan kereta mereka sudah bergerak, Datuk pun mengambil ranting berkepit 2 dan sehelai daun di bawah rumah. Semua benda-benda itu Datuk bawa pulang ke pondoknya. Sebaik sahaja Datuk sampai ke pondok, dia segera menyalakan pelita dan menghidupkan bara api di tempatnya. Daun yang sehelai itu dilayarkan ke api pelita, manakala ranting berkapit 2 dipatah-patahkan lalu ditaruh ke dalam tempat bara api. Saya tidak bertanya kenapa Datuk melakukan semua kerja itu. Saya lihat Datuk terus termenung di hadapan bekas bara api sambil menaburkan kemenyan ke dalamnya. "Aku harap sangatlah kan orang-orang yang mencuri itu akan datang menemui aku siang esok," kata Datuk dengan nada suara yang tenang.
Saya terus diam dan merebahkan badan di hujung lutut Datuk. Selepas itu saya tidak tahu apa yang Datuk buat, tetapi saya dikejutkan oleh Datuk ketika azan subuh menguasai kampung. Pagi itu Din Kerani menemui Datuk dan menceritakan pada Datuk apa yang berlaku di rumah ketua kampung. Datuk juga diberitahu barang-barang yang hilang dinilaikan lebih daripada RM6,000, termasuklah wang tunai yang berjumlah RM2,000. Hasil dari penjualan tanah isteri ketua kampung di Rendang Sawah dekat Batu Gajah. Secara terang-terangan, Din Kerani melahirkan rasa kesal kerana Datuk tidak berjaya menahan kejadian pukau itu dari berlaku. Malah Din Kerani meminta kata putus dari Datuk sama ada dia sanggup menjalankan kerjanya ataupun tidak. Kalau tidak sanggup, Din Kerani mahu mencari orang lain. Apa kau fikir menangkap orang berilmu ni sama macam menangkap anak ayam ke? Tanya Datuk pada Din Kerani sambil membeliakkan biji mata. Saya dah tak boleh sabar. Semua orang kampung dah tahu. Saya yang bawa awak ke sini untuk mengatasi masalah ni. Kalau tak percaya, tentulah saya malu. Kenapa yang kau begitu bodoh bagi tahu orang kampung? Apa kau tak boleh nak sabar sikit? Nada suara Datuk yang meninggi itu membuatkan Din Kerani termenung panjang. Dia bimbang benar kalau rumahnya akan menjadi mangsa ketua pukau. Datuk minta Din Kerani menunggu di pondok hinggalah pukul 4 petang. Buat apa? Untuk melihat ketua pukau lah. Mendengar cakap Datuk itu, air muka Din Kerani segera berubah. Dia bagaikan tidak percaya dengan apa yang dicakapkan oleh Datuk. Mana mungkin pencuri mahu menyerahkan diri kalau tidak ditangkap, fikir Din Kerani. Benar atau berjenaka ni? Din Kerani meminta kepastian. Benar, jawab Datuk dengan tegas. Entah apa malangnya, ramalan Datuk tidak menjadi kenyataan. Hingga jam 5 petang, ketua pukau yang diharapkan itu tidak datang. Satu tamparan yang juga hebat dalam tugas Datuk. Belum pernah dia mengalami perkara seperti itu sebelumnya. Mukanya merah padam. Din Kerani tidak mahu bercakap walau sepatah pun dengan Datuk. Dia meninggalkan pondok dengan 1000 pertanyaan. Orang ni benar-benar handal dan dia tidak akan tunduk pada siapa-siapa. Keluh Datuk sambil merenung ke muka saya. Dia terus mengambil air sembahyang lalu menunaikan fardu asar. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Datuk selepas sembahyang. Saya lihat dia tertungguk di hadapan tikar sembahyang sambil membuka beberapa buah kitab. Habis membaca kitab, Datuk membaca surah Yasin. Datuk berhenti melakukan semua itu setelah masuk waktu maghrib. Saya dan Datuk sembahyang di pondok. Bila masuk isyak, saya dan Datuk berjemaah bersama-sama orang di kampung surau. Di surau, orang-orang kampung membentuk satu jawatan kuasa bertindak mengawal kampung. Mulai malam itu, 5 orang lelaki dikehendaki mengawal kampung mulai jam 9 malam hingga 2 pagi. Dari pukul 2 pagi hinggalah 6 pagi, orang yang lain pula datang mengambil tugas itu yang berjumlah 5 orang juga. Din Kerani dipilih sebagai ketua gerakan tersebut. Dia diwajibkan berada di surau setiap kali lepas waktu sembahyang isyak. Di surau, orang-orang kampung membentuk. Maafkan saya. Saya merasa kurang senang hati terhadap sikap orang-orang kampung pada Datuk. Mereka buat tidak kisah dengan Datuk. Tidak seperti mula-mula Datuk datang dahulu. Barangkali mereka mula sedar bahawa Datuk tidak mampu bertindak lebih jauh lagi untuk mencegah kejadian pukau. Meskipun begitu, Datuk tidak merasa kecil hati. Dia tetap melayan orang-orang kampung dengan baik dan peramah. Dia bercakap dengan Tok Siak. Dia menyapa Tok Imam dan Ketua Kampung. Sebelum pulang, Datuk bercakap dengan Din Kerani dan Datuk minta Din Kerani datang ke pondoknya kira-kira pukul 1 malam. Malam itu Datuk tetap berusaha untuk memberkas Ketua Pukau. Dia berazam untuk menangkap Ketua Pukau itu dan mahu menasihatinya supaya jangan meneruskan kerja yang boleh menyusahkan orang ramai. Datuk mahu menasihatkan Ketua Pukau itu supaya mencari rezeki yang halal. Datuk membentangkan kain hitam di tengah ruang pondok. Dia meletakkan keris panjang di tengah kain. Mangkuk putih yang berisi air ditempatkan di bucu kain hitam sebelah kanan. Bucu sebelah kiri diletakkan pula tempurung serta sabut. Datuk berdiri tegak menghadapi benda-benda itu semua. Datuk memakai seluar hitam serta baju hitam dan pinggangnya diikat dengan kain merah. Kepalanya dililit dengan kain kuning. Datuk berdiri sambil memeluk tubuh.
Dia terus membaca ayat Al-Iqra hinggalah tamat. Selepas itu dia membaca Al-Fatihah. Sebaik sahaja Datuk selesai membaca, dengan tiba-tiba mangkuk putih yang berisi air bagaikan meletup. Air melimpah di atas kain putih. Datuk terus duduk. Keris panjang saya lihat bergerak sendiri menuju ke bucu kain hitam di sebelah kanan. Wajah Datuk cukup cemas. Peluh halus muncul dengan tiba-tiba di dahi luasnya. "Orang ni dia mencabar aku," kata Datuk pada saya. Cepat-cepat Datuk membuka bungkusan kain kuning yang disimpannya dalam beg rotan. Dia mengeluarkan sebilah keris pendek berulu gading. Mata keris itu kelihatan berkarat. Datuk pernah menceritakan pada saya bahawa keris itu memang dibawanya dari Jambi, Indonesia. Itulah satu-satunya peninggalan orang tuanya yang dapat diwarisinya. Keris itu pernah digunakan ketika menentang Belanda di Aceh. Besinya ni dikutip dari besi-besi sekitar Aceh dengan Jambi, dibuat dengan tangan. Mata keris tu dah ditaruh racun getah ipoh, kata Datuk pada saya suatu masa dulu. Datuk juga memberitahu keris tersebut pernah membunuh beratus-ratus tentera Belanda. Keris itu disimpan dalam busuk di bawah rumah. Bila orang tuanya mahu meninggal dunia, keris itu diserahkan padanya dengan syarat tidak boleh memijak bumi Jambi sampai akhir hayat. Kalau mahu keris itu menyimpan bisa dan kuasanya. Hanya itu sahaja yang saya tahu tentang keris tersebut. Datuk terlalu merahsiakan tentang keris itu dari anak cucunya, kecualilah saya. Datuk melayarkan mata keris ke atas bara. Saya lihat keris itu bertukar kemerah-merahan. Di mata keris tersebut timbul huruf-huruf Jawi, iaitu 2 kalimah syahadah. Datuk menyimpan keris kembali. Dia merenung tembikar mangkuk putih yang berserak. "Kau memang mahu menghancurkan aku." Tiba-tiba saya terdengar satu suara dari arah kanan. Saya segera menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di situ. Dari mana datangnya saya sendiri pun tidak tahu. Datuk merenung lelaki itu dengan pandangan yang tajam. "Aku sebenarnya tidak pernah tenang dan aku harap kau akan memberikan ketenangan itu padaku." Lelaki itu bersuara lemah. Datuk terdiam. Saya lihat Datuk seperti berada dalam keadaan yang tidak tentu arah. Datuk menarik tangan saya dan saya pun segera mendekatinya. Dalam keadaan yang agak tenang itu, Datuk sempat memberitahu saya bahawa lelaki tua yang kelihatan itu adalah kenalannya yang sama-sama datang dari Jambi. Bila sampai ke Semenanjung, kenalannya itu sudah mati lemas di sungai, dekat dengan pengkalan di hutan melintang. Perahu yang dinaiki kawannya itu karam akibat berlanggar dengan batang kayu di musim tengkujuh. Datuk menyuruh saya duduk di muka pintu pondok. Arahan Datuk itu saya patuhi. "Kenapa kau yang datang tandang Ali? Aku bukan mencari kau," kata Datuk sambil membaca sesuatu. Ibu jari tangan Datuk menekan pangkal belikat. Wajah Datuk agak pucat sedikit. "Aku tahu apa yang kau carilah, Ucang dia," beritahu lelaki itu. Saya terkejut kerana lelaki itu dapat menyebut nama Datuk dengan tepat. Sebenarnya tidak ramai orang yang tahu nama sebenar Datuk. Dalam kad kenalan Datuk, namanya tercatat sebagai Kulub Muhammad Dia. Dan orang-orang kampung dan anak cucunya juga tahu itulah nama Datuknya yang sebenar. Tetapi pada saya, Datuk memberitahu secara rahsia nama sebenarnya yang diberitahu oleh orang tuanya ialah Ucang Gia. Ucang itu adalah nama keturunan ataupun suku yang dibawanya dari Jambi. "Engkau boleh memberi ketenangan pada roh aku." "Maksud kau?" "Akulah yang memberikan tengkorak pada ketua pukau. Aku mengambilnya dari kubur dan aku memujanya. Selagi tengkorak tu tak hilang darinya, roh aku tak aman." "Kenapa yang kau memanjangkan ajaran syaitan?" "Itulah silapnya aku." "Kau tahu hukumnya menyiksa mayat berdosa besar." "Masa tu aku tak fikir. Yang aku fikir masa tu ialah menyuruh mereka memukau rumah-rumah orang putih yang menjajah negara kita. Tapi mereka lakukan sebaliknya." "Apapun niat kau tetap juga berdosa. Islam kan tak mengajar mengikutnya membuat jahat. Islam menyuruh umatnya berunding dan menggunakan akal fikiran."
Kenapalah kau menyempit ajaran Islam? Aku tahu. Belum pun sempat orang itu mengakhiri cakapnya, Datuk terus membelakanginya. Dengan sekelip mata sahaja, lelaki itu hilang dari pandangan saya. Datuk terus menuju ke muka pintu. Dengan tenang, memijak anak tangga pondok. Saya mengikurinya dari belakang. Mana tu? Kemana ni? Ke surau. Sebaik saja saya dan Datuk melangkah 5 langkah ke hadapan, 3 orang lelaki menghalang. Saya kenal lelaki yang berbaju putih dengan badik di tangan itu ialah ketua pukau. Hei, kalau kau benar-benar handal, tunjukkanlah apa hak kau nak menghalang kerja kami. Cukup keras suara ketua pukau. Salah seorang dari rakannya memberikan golok perak padanya. Datuk menyuruh saya undur. Muka ketua pukau saya lihat merah padam dalam samar-samar cahaya bulan pada malam itu. Aku gunikan awak dengan anak awak. Kami nak campak ke dalam sungai Kinta. Ketua pukau terus mengugut. Datuk berdiri tegak di hadapan ketiga-tiga lelaki itu. Kaki kanan Datuk saya lihat bergerak-gerak. Mata Datuk tidak berubah merenung muka ketua pukau. Datuk menikam tumit kaki kanan ke dalam bumi. Separuh dari tumit itu saya lihat tenggelam. Kenapa yang kau bersekutu dengan syaitan untuk mencari kemewahan? Datuk terus menyergah ketua pukau. Dan ketua pukau sudah tidak sanggup menerima penghinaan itu. Dia lalu mengangkat golok perak untuk menetak batang leher Datuk. Datuk kerutkan muka. Tumitnya kian kejap ditekan ke bumi. Saya lihat seakan-akan ada kepulan asap mengelilingi buku lali kaki Datuk. Ketua pukau angkat senjata. Tiba-tiba tangan dan kakinya tidak boleh bergerak bagaikan terkunci. Dia berusaha mahu bergerak. Usahanya gagal. Mulutnya separuh terbuka. Datuk melangkah ke hadapan. Dengan cepat, Datuk menyentuh mata golok perak. Dengan tiba-tiba, golok perak itu patah 2. Bahagian atas yang patah itu jatuh betul-betul di hujung sepatu ketua pukau. Datuk menghentakkan kakinya ke atas tanah sekuat hati. Golok perak yang tinggal separuh di tangan ketua pukau itu pun terlepas. Kuncinya sudah aku buka. Apa yang aku mahu sekarang? Ingat, bersekutu dengan syaitan tidak akan boleh ke mana-mana. Belajarlah hidup dengan berusaha mencari rezeki yang halal. Datuk memberitahu ketua pukau. Dengan mendadak sahaja, ketiga-tiga ahli kumpulan pukau itu sujud di kaki Datuk. Cepat-cepat Datuk menolak ketiga-tiga badan anggota pukau itu. Datuk berubah tempat berdiri. Jangan sujud di kaki aku. Aku adalah manusia seperti kau juga, berasal dari tanah. Dalam Islam, tak ada manusia yang tinggi dan rendah. Semuanya sama saja. Kamu semua harus sujud pada Allah yang Maha Besar, meminta ampun dan bertaubat, kata Datuk. Tapi kami mahu minta maaflah pada orang yang kami curi harta bendanya. Jangan hukum kami. Aku tidak boleh menghukum kamu. Allah yang Maha Besarlah berhak ke atas dirimu. Pada Allah terletak hukuman yang adil. Kami bertaubat. Bertaubatlah pada Allah dan aku minta kau serahkan tengkorak itu pada aku. Datuk mengemukakan permintaan secara jujur. Belum pun sempat ketua pukau melakukan apa yang diperintahkan Datuk, Din Kerani pun datang. Datuk terus memberitahunya bahawa kaki pukau yang dicari ada di hadapan. Din Kerani mahu bertindak dengan membawa kaki pukau itu ke balai polis. Permintaan itu tidak dapat ditunaikan oleh Datuk. Maafkanlah orang yang bersekutu dengan syaitan lebih mulia dari menghukumnya. Dengan kesempatan yang kita berikan, boleh membuat mereka insaf dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah alasan yang diberikan oleh Datuk pada Din Kerani. Dan Datuk membebaskan mereka. Dan mereka berjanji akan memberikan pada Datuk tengkorak kecut yang digunakan ketika mencuri. Sejak terjadi peristiwa itu, kejadian mencuri dengan memukau tidak lagi berlaku. Saya dan Datuk terus duduk di kampung Tanjung Tualang selama 3 minggu lagi. Dalam rancangan Datuk, sesudah dia mendapatkan tengkorak kecut dari ketua pukau, barulah dia pulang ke kampung. Ternyata, ketua pukau tidak menunaikan janjinya. Mereka berpindah tempat melakukan kegiatan memukau di kawasan Kampar pula. Datuk merasa kesal kerana membebaskan mereka tempoh hari. Sedarlah Datuk, sekali syaitan menguasai hati manusia, memang sukarlah untuk membuangnya.
Datuk menjadi manusia yang paling berduka cita dengan kejadian itu. Lebih-lebih lagi, berita itu didengarnya pada setiap hari bila dia berjemaah ke surau. Datuk pun mengambil keputusan untuk pulang ke kampung dan dia akan cuba menghancurkan kumpulan pukau itu dengan caranya yang tersendiri. 2 hari di kampung, Datuk terus mengajak saya pergi ke kampung bahagia di Teluk Intan. Kami tinggal di rumah seorang ustaz yang mengajar di sekolah Sultan Abdul Aziz. Dengan secara jujur, Datuk memberitahu ustaz tersebut yang secara kebetulan mempunyai pertalian keluarga yang agak jauh dengan nenek. Tujuannya datang untuk ke situ untuk memberkas kumpulan pukau. Ustaz tersebut memperkenalkan Datuk dengan seorang mata gelap. Mak Jali namanya, orang Lambur Kanan. Mak Jali memang sudah lama mengikuti kegiatan kumpulan pukau tersebut. Mak Jali memang mengharapkan dengan adanya kerjasama dari Datuk, kegiatan kumpulan itu akan dapat segera ditumpaskan. Memang Datuk berazam, bila kumpulan itu dapat diberkas, Datuk tidak akan memberikan ampun dan maaf pada mereka. Datuk mahu mereka dihukum mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Suatu petang, Mak Jali datang menemui Datuk. Mereka bercakap panjang di halaman rumah hingga waktu maghrib. Selepas waktu maghrib, lagi sekali Mak Jali datang menemui Datuk. Saya tidak mahu ambil tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Perkara yang nyata ialah, sambil Datuk bercakap, Mak Jali mencatatkan sesuatu di kertas kecil. Sebelum Mak Jali meninggalkan rumah, Datuk terus berpesan padanya. Saya yakin mereka akan di situ malam ni. Saya dah yakin sangatlah dengan pertolongan Allah yang Maha Besar. Firasat saya ini betul dan awak akan berjaya. Semoga Allah akan memberkati kerja saya ni. Sama-samalah kita berdoa, sahut Datuk dari muka pintu. Datuk masuk ke rumah. Dia terus membaca surah Yasin, duduk di ruang tengah bersama saya dan Ustaz. Menurut Datuk, kumpulan pukau itu akan kecundang. 2 sebab kenapa kumpulan pukau itu kecundang. Yang pertamanya, ketuanya memungkir janji. Dan kedua, gurunya sendiri tidak merestui kerja tersebut. Kerja dia orang ni licin, kata Ustaz. Saya tahu, guru mereka tu kawan saya dan sudah pun mati. Sekarang rohnya tak aman. Macam mana awak tahu hal tu? Kerja jahat, janganlah ditanya pada awak. Cuma awak mahu buat dengan tak mahu buat je. Setiap kerja yang kita lakukan, kita harus memikirkan apakah kerja tu diberkati oleh Allah ataupun tidak. Yalah, saya faham. Cuma setakat itulah saya dengar kata-kata Datuk dan Ustaz. Selepas itu masing-masing masuk ke bilik. Lebih kurang pada pukul 2 pagi, rumah Ustaz diketuk orang bertalu-talu. Datuk membuka pintu. Muka Mak Jali tersembul. Apa hanya? Soal Datuk. Semuanya dapat kami tangkap. Di mana? Macam yang awak katakan itulah, mereka nak pukau rumah penghulu tapah yang duduk kat Bido. Sekarang ni dia orang kat mana? Tanya Datuk lagi. Dia tersenyum puas. Di balai polis Langkap. Dah, kenapa pula dilangkap? Kenapa tak dibawa ke Kampar? Celah Ustaz yang berbadan besar, ada janggut jemput di dagu, memakai kacau mata putih. Tak tahulah, pegawai suruh bawa ke Langkap. Esok barulah nak dibawa ke Kampar. Oh, begitu. Suara Datuk lemah. Malam itu jugalah saya dan Datuk naik kereta Morris Minor Mak Jali menuju ke Balai Polis Langkap. Atas daya usaha Mak Jali, Datuk dan saya dapat menemui ketua pukau bersama kawannya di dalam lokap. Kenapa yang kamu tak insaf? Soal Datuk pada ketua pukau. Pertanyaan Datuk itu tidak mendapat jawapan. Ketiga-tiga kaki pukau itu diam membisu. Dari Mak Jali, Datuk mendapat tahu nama sebenar ketua pukau itu ialah Husman, tetapi lebih dikenali dengan panggilan Hitam. Sudah ada anak dan isteri. Anaknya yang besar belajar tingkatan 2 di Kampar, yang pada masa itu dibela oleh abangnya. Datuk terus meminta tengkorak kering dari ketua pukau. Datuk memberitahu tengkorak kering itu harus dipulangkan kepada tuannya secara gaib. Di samping itu juga, Datuk memberitahu bahawa guru mereka, iaitu Tandang Ali, memintanya mengambil tengkoraknya itu dari mereka. Dia sudah mati kan? Meletus jawapan dari ketua pukau. Aku tahu, tapi rohnya tak aman. Bila harta peninggalannya kau pulang kepada yang berhak, baru dia aman. Aku tahulah, dia kawan aku. Ketua pukau terdiam. Datuk terus memujuknya.
Hingga terbit fajar pagi, Datuk tidak memperolehi apa-apa darinya. Datuk tahu tengkorak itu ada padanya. Siapa pun tidak akan menjumpainya kalau mencari di badannya, kecuali menggunakan beberapa petua yang tertentu. Tengkorak itu boleh disembunyikan di celah kulit bahagian paha di mana orang tidak akan nampak. Pada pukul 10 pagi, Datuk melihat ketua pukau itu dimasukkan ke dalam perut jeep untuk dibawa ke balai polis Kampar. Sebelum bertolak, Datuk mengingatkan polis yang mengawalnya supaya berhati-hati dengan ketua pukau. Meskipun tangan digari, dia boleh melepaskan diri. Ketua pukau itu juga mempunyai beberapa kebolehan dalam ilmu kebatinan. Bagi menjamin ketua pukau itu tidak boleh melepaskan diri, Datuk menawarkan diri untuk mengikuti jeep itu pergi ke Kampar. Permintaan Datuk itu tidak dapat ditunaikan oleh Ketua Balai Polis Langkap. Datuk merasa bertuah kerana Mak Jalil bersedia membawa Datuk ke Kampar dengan menaiki keretanya kerana Mak Jalil mengekori dari belakang. Datuk nampak resah sahaja. Dia menyatakan pada Mak Jalil ada sesuatu yang akan berlaku dalam perjalanan. Tetapi Mak Jalil meyakinkan Datuk bahawa semuanya berjalan dengan baik. Malah dia yakin ketua pukau itu tidak akan berjaya melepaskan diri. Datuk diam. Dia memejamkan kedua belah matanya. Dahinya berkerut. Mukanya mula didatangi oleh peluh-peluh halus. Saya tahu, bila Datuk melakukan hal sebegitu, dia merenung atau menilik sesuatu yang jauh darinya. Dia berjaya membuka gari itu. Tiba-tiba Datuk bersuara agak keras. Ketika itu kereta jeep yang membawa ketua pukau sedang melintas jambatan di Sungai Air Kuning dekat dengan Kampar. Jambatan itu dirobohkan dalam tahun 1976. Sebagai gantinya, satu jambatan baru telah dibina seperti yang ada sekarang ini. Dia akan terjun dalam sungai, kata Datuk lagi. Sebaik saja Datuk selesai bercakap, saya dan Mak Jalil melihat ketua pukau terjun ke atas jalan raya, kemudian terjun ke dalam sungai. Polis yang berada di sisinya terpaku. Mak Jalil membunyikan horn menyuruh kereta jeep berhenti. Jeep itu pun berhenti dan Mak Jalil menghentikan keretanya di tepi. Datuk keluar dari perut kereta. Dia ni agak andal orangnya, ujar Datuk sambil merenung ke dalam sungai yang berbuih. Polis mengangkat rifle dan menjunamkan muncungnya ke arah perut sungai. Kita tidak akan dapat menangkapnya. Dia ada ilmu tanah air, kata Datuk. Cakap Datuk itu memang benar. 30 minit menunggu, ketua pukau tidak juga muncul. Air tempat diterjun tetap juga berbuih. Datuk memberitahu Mak Jalil dia boleh memberkas ketua pukau itu, tetapi memakan masa sedikit. Datuk meminta Mak Jalil menyuruh pemuda jeep membawa kawan ketua pukau itu ke Kampar. Jeep itu pun bergerak. Tetapi Datuk berdiri lagi di tepi sungai. Dia mengambil air sungai dengan daun keladi. Air itu dilambung ke atas. Sebelum air itu jatuh ke tanah, Datuk menyambutnya dengan mulutnya. Kemudian air itu disemburkan ke dalam perut sungai. Saya lihat air sungai bagaikan menggelegak dan berbuih-buih. Kemudian tempat ketua pukau terjun itu berpusing-pusing menjadi semacam lubuk. Dengan mendadak sahaja air sungai itu menjulang badan ketua pukau lalu mencampakkannya ke tepi tebing. Ketua pukau tersadai di situ. Dari bawah dagunya keluar satu benda putih. Benda itu berbuih dan akhirnya menjadi satu tengkorak. Datuk pun mengambil tengkorak tersebut. Datuk merawat ketua pukau hingga pulih. Dia berdiri sambil merenung Mak Jalil di sisinya dan bagaikan kilat dia merampas pistol Mak Jalil lalu melepaskan tembakan ke arah Datuk. Datuk cepat-cepat menguncikan sendi badannya. Pistol di tangan ketua pukau itu terjatuh di kaki dan secara mendadak sahaja pistol itu meletup dan pelurunya mengenai perut ketua pukau. Sebelum ketua pukau rebah ke bumi, Datuk memeluk tubuhnya dan dengan sekelip mata sahaja Datuk muntah darah. Seluruh badan Datuk menjadi biru.